Selamat sejahtera doktor, saya Shantini Sharmugam. Hari ini saya dengan kawan-kawan saya akan membincangkan tentang kesan gerakan feminisme di Malaysia. Feminisme di Malaysia banyak dipengaruhi oleh gerakan feminisme barat. Ia bermotifkan reformasi sosial dan politiknya. Gerakan ini disokong oleh golongan elit yang berpendidikan tinggi dan wanita kelas menengah atas. Mereka sangat berminat dengan gerakan feminisme di barat yang membangkitkan kesan keadilan sosial, kesaksamaan, hak asasi manusia, hak wanita, liberalisasi wanita dan pelbagai pendekatan yang berfokus kepada kepentingan dan pandangan memihak dan kepada wanita. Kebanyakan pejuang gerakan feminisme terjebak dengan kesan-kesan asas yang masih dihadapi oleh masyarakat negara yang sedang membangun. Resolusi berkaitan perjuangan feminisme diluluskan untuk dikemukakan kepada pemimpin di negara membangun dan PBB untuk diterima pakai sebagai dasar pembaharuan dan perubahan bagi wanita. Dasar jantina diperluaskan dalam pelbagai bidang termasuk politik, kepimpinan, pekerjaan, profesionalisme, pendidikan, kurikulum, pengajian dan sebagainya. Pergerakan pembebasan wanita di barat membawa era baharu peranan wanita yang lebih luas sama dengan lelaki. Perbezaan dengan gerakan feminisme barat dan timur dipengaruhi oleh budaya dan agama yang menentukan peranan khusus yang harus dimainkan oleh wanita. Permodenan ini mengubah perspektif baharu peranan wanita timur. Faktor agama dan budaya menjadi penting. Pendidikan wanita tentang kesetiaan, tanggungjawab, nilai hidup, peranan, fungsi dan tugas membina yang perlu dipertahankan oleh wanita dalam zaman moden. Faktor budaya sosial dan agama sangat berpengaruh dalam membentuk gerakan feminisme dan penonjolan kesan jantina dalam masyarakat membangun. Seterusnya, isi pertama merupakan kesan positif gerakan feminisme di Malaysia, iaitu meningkatkan kesedaran tentang keganasan terhadap wanita dan memperjuangkan hak-hak wanita. Keganasan berlaku kerana ramai lelaki menganggap bahawa wanita merupakan seorang yang lemah dan senang untuk dijadikan sasaran. Asalnya, lelaki bersifatkan sebagai seorang yang kuat dan berani, tidak terpengaruh dengan emosi, pantang dicabar dan tertarik dengan sesuatu yang ganas. Manakala wanita disifatkan tidak suka kepada keganasan, lebih beremosi dan lebih mudah mengalah. Apabila sifat wanita dengan lelaki bertentangan, lelaki akan menganggap bahawa wanita tak boleh lawan mereka. Hal ini kerana bagi lelaki, mereka lagi kuat daripada wanita dan senang tewaskan wanita. Jadi, keganasan banyak berlaku terhadap wanita. Oleh itu, gerakan feminisme di Malaysia sangatlah penting supaya dapat meningkatkan kesedaran terhadap keganasan dan mengurangkan keganasan. Contohnya di Kuala Lumpur sejak tahun 2000, 25 November terpilih untuk Hari Antarabangsa bagi menangani keganasan terhadap wanita. Apabila ada hari yang tertentu untuk menangani keganasan terhadap wanita, hal ini akan menyedarkan beberapa lelaki dan juga perempuan supaya untuk berjaga-jaga. Lelaki juga akan menyedari bahawa melakukan keganasan adalah satu kesalahan.
Oleh itu, gerakan feminisme sangatlah perlu di Malaysia untuk mempertahankan hak-hak wanita dan juga memelihara serta menyokong wanita yang mengalami keganasan dari segi fizikal maupun mental. Kesan seterusnya adalah hubungan kekeluargaan akan menjadi lebih adil dan saksama. Poin pertama, keadilan dalam pembahagian kerja rumah tangga. Suami saling tolong-menolong dengan isterinya dalam menyiapkan kerja rumah tangga, contohnya menjaga anak, membersihkan rumah dan juga menguruskan pembelanjaan rumah tangga dan juga lain-lain. Seterusnya, kebebasan dalam membuat pilihan. Kalangan suami memberi kebebasan dalam membuat pilihan kepada isteri dengan pelbagai cara. Antaranya adalah suami memberi kebebasan dalam membuat pilihan tentang hidup mereka. Di samping itu, isteri akan membuat rancangan anak, iaitu bila mereka bersedia untuk melahirkan anak dari segi mental dan juga fizikal. Dan juga memutuskan beberapa banyak anak yang akan boleh dimilikinya. Selain itu, suami juga memberi kebebasan kepada isterinya untuk bekerja, menyambung belajar atau menjadi suri rumah. Poin yang ketiga, dapat layanan yang adil dalam membuat keputusan berkenaan dengan rumah tangga. Suami bersedia untuk mendengar pendapat dan nasihat isteri dalam rumah tangga. Contohnya, suami dan isteri akan berbincang dan juga membuat keputusan yang adil dan saksama. Seterusnya, kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia telah memberi kesan positif kepada wanita, iaitu dapat meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang politik. Penglibatan wanita dalam bidang politik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penglibatan secara langsung dan penglibatan secara tidak langsung. Penglibatan wanita secara langsung dalam bidang politik ialah seperti menjadi Perdana Menteri, Menteri, Ahli Parlimen dan pelbagai jawatan yang berfungsi sebagai pemimpin dalam sesebuah pemerintahan. Penglibatan secara tidak langsung pula ialah seperti menjadi pengundi di dalam pilihan raya, pengkritik dan peranan lain yang tidak terlibat secara praktik di dalam pemerintahan dan kepimpinan. Kesan seterusnya daripada kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia ialah dapat meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang. Dengan kemunculan kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia, wanita dapat memperjuangkan hak dan kesejahteraan wanita dalam bidang ekonomi dengan menyokong atau memberikan akses pendidikan dan peluang pekerjaan yang setara serta menentang perbezaan pendapatan berdasarkan jantina dalam lingkungan pekerjaan. Melalui cara menyokong dan memberikan akses pendidikan dan peluang pekerjaan yang setara ialah memastikan wanita diberikan kesempatan yang sama diberikan terhadap lelaki dalam mengembangkan kemahiran dan kebolehan dalam alam pekerjaan. Manakala, bagi penentangan terhadap isu perbezaan pendapatan berdasarkan jantina pula ialah dalam sistem pekerjaan, pendapatan yang diberikan adalah secara adil dan setara dengan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki tanpa harus dibeza-bezakan mengikut jantina seseorang. Antara kesan kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia dapat meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat tentang isu-isu gender dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kaum wanita. Dengan wujudnya pembentukan dan penubuhan gerakan feminisme di Malaysia dapat menegakkan hak-hak kaum wanita, antaranya hak kaum wanita dalam membuat pilihan dan juga hak kaum wanita untuk mendapat gaji ataupun upah yang saksama dengan kaum lelaki. Seterusnya, hak kaum wanita untuk memulakan dan memfailkan penceraian, dan akhir sekali, hak kaum wanita untuk memiliki harta. Yang pertama, hak kaum wanita dalam membuat pilihan. Masyarakat dapat menyadari bahawa kaum wanita mempunyai hak dalam pilihan mereka. Antaranya, hak untuk memilih menyambung pengajian ke universiti selepas tamat sekolah menengah. Seterusnya, hak kaum wanita untuk mendapat gaji atau upah yang saksama dengan kaum lelaki. Pada zaman dahulu, gaji ataupun upah yang diberikan kepada pekerja wanita tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan. Manakala, gaji atau upah yang diterima oleh kaum lelaki lebih tinggi ataupun lebih banyak berbanding dengan pekerja wanita.
Contohnya, wanita yang bekerja sebagai kerani akan melakukan banyak tugasan yang diarahkan dan mendapat upah yang rendah berbanding dengan pekerja lelaki. Seterusnya, hak wanita untuk memulakan dan memfailkan penceraian. Kaum wanita mempunyai hak untuk memfailkan penceraian melalui fasakh atas alasan-alasan tertentu. Contohnya, suami gagal menyediakan nafkah zahir selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, suami telah meletakkan isterinya dalam penyiksaan fizikal dan mental. Akan tetapi, ramai kaum wanita yang tidak dapat memulakan dan memfailkan penceraian fasakh disebabkan tidak dapat mengemukakan bukti yang kukuh terhadap kekerasan yang dialaminya. Oleh itu, dengan kebangkitan gerakan feminisme, Indonesia dapat menyuarakan hak-hak kaum wanita dalam memulakan dan memfailkan penceraian dan kesadaran terhadap masyarakat tentang isu dan juga ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kaum wanita. Yang terakhir, hak kaum wanita untuk memiliki harta. Hak wanita dalam harta pusaka jumlahnya lebih kecil dengan apa yang diperuntukkan untuk lelaki. Oleh itu, kaum wanita boleh berusaha untuk mengumpul harta tanpa berharap harta pusaka semata-mata. Wanita juga berhak untuk memperbanyakkan harta mereka dengan mengusahakannya sendiri. Sejak kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia, gerakan tersebut cuba untuk mengubah hukum agama, khususnya agama Islam. Mereka menuntut perubahan kerana mereka beranggapan hukum syarak agama Islam berat sebelah dan hanya lebih memihak kepada kaum lelaki. Salah satu tuntutan mereka adalah larangan berpoligami kerana mereka beranggapan bahawa poligami merupakan ketidakadilan terhadap wanita. Terdapat segelintir wanita yang membuat gambaran tentang bagaimana jika wanita dibenarkan untuk berpoligami. Perkara ini seolah-olah mempertikaikan perintah yang diturunkan oleh Allah. Demikian juga alasan feminisme yang menuntut perkahwinan berbeza agama kerana perkahwinan yang mengikut agama menentang asas persamaan hak. Namun begitu, telah termaklub dalam Seksyen 10 Akta Undang-Undang Keluarga Islam menyatakan tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan, bukan Islam, dan begitu sebaliknya. Selain itu, feminisme sering menjadikan isu penindasan terhadap wanita Muslim sebagai alasan untuk menyalahkan hukum dan prinsip agama Islam. Terdapat kelompok feminis yang menuduh Islam membenarkan keganasan, seperti membenarkan suami memukul isteri, sedangkan mereka hanya mengambil dalil secara separuh. Mereka cuba memancing para wanita dengan mengatakan bahawa feminisme dapat memberikan hak saksama kepada wanita, menjaga keadilan, kebajikan dan kebebasan wanita tanpa terikat dengan agama. Sebenarnya, terdapat banyak hukum Islam yang memelihara dan melindungi hak wanita, namun mereka sengaja ingin memburukkan imej agama Islam. Tidak dinafikan, ada antara perjuangan mereka yang boleh membawa kepada perubahan yang positif, tetapi jika mereka mendesak untuk mengubah hukum sesuatu agama, perkara tersebut adalah melampaui batas dan wajib dibanteras. Kesan negatif kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia. Kesan negatif adalah akan menyebabkan peristiwa kritik gerakan feminisme yang sedang berlaku di British dan Amerika Syarikat. Hal ini demikian kerana gerakan feminisme yang tidak rasional dan pemikiran salah akan menyalahgunakan hak-hak wanita, dan mereka akan menyebarkan konsep yang salah kepada masyarakat. Contohnya, gerakan feminisme menyebarkan konsep tentang kehidupan perempuan masa kini tidak perlu lelaki kerana kekuatan dan keupayaan yang dapat ditunjukkan daripada wanita. Mereka juga berasa lelaki adalah tidak penting dalam aspek sosial, ekonomi dan politik di negara. Selain itu, kritik gerakan feminisme adalah yang terdapat di British dan Amerika Syarikat adalah gerakan feminisme telah mengawal pendapatan sejagat kerana membuat kesimpulan palsu. Campur tangan ini telah menjejaskan ekonomi dan politik negara. Hal ini adalah kelakuan yang salah kerana
gerakan feminisme membuat kelakuan yang untuk memenuhi kehendakan hak-hak wanita dan menjejaskan ekonomi dan politik negara. Di samping itu, kritik gerakan feminisme adalah yang seterusnya adalah gerakan feminisme telah mengumpul untuk menghalangkan sistem patriarki. Sistem patriarki adalah salah satu sistem yang anaknya mengikut nama bapa keluarga. Hal ini juga akan dapat menjejaskan kerana gerakan feminisme akan membuat banyak bantahan untuk menghalangkan apa-apa isu yang dihadapi oleh gerakan feminisme. Kesannya, kritik gerakan feminisme akan menjejaskan kalangan masyarakat dan akan menyebabkan kelakuan seksis dan bergaduhan dalam kalangan masyarakat. Dan kelakuan ini akan dapat keamanan dan keharmonian politik, sosial, ekonomi negara tidak terjamin. Isi saya yang seterusnya iaitu wanita menyalahgunakan kuasa atau jawatan dalam bidang politik untuk mengubah undang-undang syariah agama. Saya terangkan secara umum yang penglibatan wanita dalam bidang politik boleh dibahagikan kepada dua, iaitu penglibatan secara langsung dan penglibatan secara tidak langsung. Dahulunya martabat seorang wanita amatlah rendah di mata masyarakat kerana mereka dianggap tidak berupaya untuk melakukan sesuatu perkara yang baik dan hak-hak mereka jadi terabai. Antara isu yang sering dikaitkan dengan hukum hakam iaitu hukum agama adalah penceraian. Semestinya wanita merasakan sangat tidak adil untuk mereka kerana hanya pihak lelaki sahaja yang diberikan hak untuk melafazkan cerai dan perkara tersebut tidak dapat diaplikasikan bagi golongan wanita. Sekiranya seorang wanita ingin bercerai dengan suaminya, mereka perlu membuat tuntutan cerai terlebih dahulu dan mesti merujuk ke mahkamah. Manakala lelaki dengan sekali lafaz sahaja telah jatuh talak ke atas mereka. Ini menyebabkan mereka beranggapan bahawa agama Islam bertentangan dengan hak-hak yang mereka perjuangkan dan ingin mengubah undang-undang syariah Islam. Oleh itu, perkara-perkara seperti ini haruslah dicegah bagi menjaga kesucian agama itu sendiri. Kesimpulan yang dapat dibina daripada gerakan feminisme ini antaranya hubungan kekeluargaan yang sejahtera dapat dibina. Hubungan kekeluargaan yang sejahtera itu ialah hubungan keluarga yang sihat dan adil dan saksama. Selain itu, aktiviti jenayah dapat dikurangkan. Antara aktiviti jenayah yang berlaku ialah keganasan terhadap wanita. Melalui gerakan feminisme ini juga dapat melontarkan suara wanita yang juga menjadi mangsa-mangsa dalam aktiviti keganasan. Di samping itu, daripada gerakan feminisme di Malaysia ini, masyarakat juga dapat hidup dengan harmoni. Pada pendapat saya, apabila suara kedua-dua gender iaitu lelaki dan perempuan dapat dibahaskan, mereka dapat mengenali dan menghormati pendapat antara satu sama lain dan juga menuntut hak keadilan masing-masing dalam sesuatu gender. Daripada gerakan feminisme ini juga yang berlaku di Malaysia dapat juga memberi kesan positif, antaranya iaitu melanggar satu hukum agama, antaranya agama Islam. Apabila kita menghindari daripada gerakan ini, kita dapat memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan masyarakat. Gerakan ini kebanyakannya akan mempersoalkan terhadap hukum dan hakam di dalam sebuah agama, antaranya sunnah
Rasulullah SAW yang dipertikaikan seperti poligami dan hak daripada seseorang wanita dalam menuntut nafkah. Jadi dengan penghindaran daripada gerakan ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan keagamaan dalam kalangan masyarakat. Selain itu juga daripada gerakan ini ia juga boleh menciptakan sesebuah pergaduhan antara lelaki dan perempuan, dan gerakan ini perlu dihindarkan untuk mencipta satu masyarakat yang harmoni, dan ia bagus kepada generasi muda untuk menjadi kunci kejayaan pada masa hadapan. Jadi daripada gerakan feminisme di Malaysia ini, kita dapat mengetahui bahawa ia mempunyai kesan yang positif dan kesan yang negatif. Jadi, pihak berkuasa seperti kerajaan perlulah mempertimbangkan daripada terhadap kewujudan gerakan ini, sama ada ia akan menciptakan rakyat dan masyarakat yang harmoni atau sebaliknya.